Salam Malaysia Madani, Berita Parlimen bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Dewan Negara meluluskan rang Undang-Undang RUU Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Timbalan Menteri Kewangan II, Steven Sim Chee Kiong ketika menggulung perbahasan berkata, RUU tersebut memberi penekanan terhadap kebertanggungjawaban kerajaan, terutamanya Kementerian Kewangan, dalam menetapkan sebarang sasaran fiskal pada masa hadapan. Sasaran yang telah ditetapkan ini adalah bukan sahaja mampu untuk memberikan kestabilan makroekonomi, seterusnya menjana pembangunan negara, tetapi dia juga mampu dicapai melalui usaha sama antara semua pihak. RUU ini adalah tentang dasar kebertanggungjawaban. Secara amnya, RUU ini bertujuan untuk, kalau saya guna bahasa orang kampung, Tuan Yang di-Pertua dan Sri Yang di-Pertua, dia ikat kaki dan tangan kerajaan, terutamanya Menteri Kewangan. Jadi mulai sekarang, selepas kita luluskan RUU ini, Menteri Kewangan tidak boleh lagi menetapkan sasaran di belakang pintu tertutup pejabat perbendaharaan. Objektif dasar fiskal itu melibatkan menteri bertanggungjawab merumuskan dan melaksanakan dasar fiskal kerajaan untuk memastikan kemampanan kewangan awam, memelihara kestabilan makroekonomi serta melindungi kesejahteraan rakyat. Rang undang-undang itu turut menyatakan objektif fiskal dan nilai kuantiti, antaranya untuk memastikan perbelanjaan pembangunan tahunan minimum yang dilakukan sebagai peratusan keluaran dalam negara kasar KDNK bagi menjana pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, RUU Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Pindaan 2023 dengan pindaan di peringkat jawatankuasa majlis turut diluluskan. RUU bertujuan meminda Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 meliputi fasal 1 hingga 5. Ia sebelum ini dibentangkan untuk bacaan kali kedua, namun ditangguhkan bagi membolehkan jawatankuasa pilihan khas meminda fasal 2 Seksyen 6 Akta 533 dalam pelantikan serta pemberhentian wakil dari Sabah dan Sarawak yang perlu dirujuk kepada Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak. Dalam pembentangan di Dewan Rakyat itu, pihak daripada Sabah dan Sarawak, ahli parlimennya, membuat pandangan supaya dirujuk pada jawatankuasa khas keuangan dan juga jawatankuasa khas keuangan dan ekonomi yang dipengerusikan oleh Paya Besar, ahli parlimen Paya Besar. Saya telah membuat putusan pada ketika itu supaya kita memberhentikan dan tidak meminta kelulusan dan akan dibentangkan semula setelah dihalusi. Kementerian Kewangan dan LHDN juga telah mengadakan pertemuan dengan jawatankuasa pilihan khas kewangan dan ekonomi dan memanggil beberapa ahli parlimen untuk membuat pindaan terhadap RUU itu. Isu kekurangan guru adalah isu sementara. Demikian jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dalam sesi penggulungan RUU Perbekalan 2024 peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat. Beliau beri jaminan isu kekurangan guru di semua jenis sekolah akan diselesaikan mengikut keperluan sekolah, option dan situasi pendidikan semasa. Inisiatif yang sedang kita lakukan termasuk prakasa-prakasa bersama dengan SPP, IPG dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi sentiasa kita lakukan bagi memastikan isu ini dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Kita sangat komited dalam mengisi kekosongan jawatan guru dan memastikan pendidikan berkualiti kepada semua murid. Dalam perkembangan lain menyentuh isu peruntukan sekolah, beliau menjelaskan agihan peruntukan adalah berdasarkan keperluan. Kadang-kadang kita berikan lebih perhatian kepada keperluan yang tinggi, ya, dan itu maksudnya kerana kita mahukan
peruntukan ini diberikan secara need based. Agihan kepada semua sekolah adalah sama rata, tak kisah SPK atau SK. Cuma barangkali tahun ini kalau ada telah menurun pun, kita akan tetap cuba untuk pastikan dari segi keseluruhannya menurun 5 juta berbanding tahun 2023 608 juta, tetapi tetap ada tanggungjawab untuk memastikan semua sekolah ini diberikan perhatian yang sepenuhnya. Antara tambah baik yang juga kita sentiasa pastikan adalah untuk melihat semula list keperluan-keperluan sekolah ini. Sidang Dewan Rakyat hari ini berbahas antaranya berkenaan sektor pendidikan. Antara isu disentuh berkaitan peruntukan sekolah, naik taraf sekolah daif, penyelenggaraan sekolah dan pelaksanaan Dual Language Program DLP untuk mata pelajaran sains dan matematik. Kerana daripada 1,505 sekolah seluruh negara dikenal pasti mempunyai bangunan daif, hanya 411 sekolah yang diangkat permohonan pelaksanaan projek daif. Manakala di Sarawak dari tahun yang sama 2019 ke 2022 dari 593 sekolah daif hanya 202 yang diangkat untuk permohonan sekolah daif dan 391 belum angkat permohonannya. Dan membangkitkan soal 1 bilion ringgit untuk tabung penyelenggaraan semua sekolah. Dan Yang Berhormat Menteri Pendidikan dalam jawapan penggolongan secara bertulis kepada saya tempoh hari telah mengesahkan bahawa dari jumlah 1 bilion ringgit itu sebanyak 100 juta adalah untuk tujuan menaik taraf makmal komputer sekolah dan membekal peralatan baru pembelajaran STEM yang meliputi semua sekolah, manakala 60 juta lagi adalah untuk tujuan penyelenggaraan kuartus. Persoalannya, pelaksanaan STEM ini adalah dasar baru. Kenapa tidak wujud butiran baru untuk dasar baru dan perlu menumpang dan mengambil peruntukan penyelenggaraan institusi pendidikan? Tak kena. Manakala penyelenggaraan kuartus 60 juta tidak sepatutnya diambil dari sumber dana penyelenggaraan kerana 1 bilion ringgit itu agak terhad dan ianya sepatutnya secara eksklusif untuk penyelenggaraan 10,220 buah sekolah di Malaysia. Majlis Pembangunan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Conforming Malaysia amat kecewa di mana SMJK dan Conforming School dan juga sekolah mubalik dipinggirkan dari segi peruntukan daripada kementerian. Lembaga pengelola sekolah-sekolah menengah conforming dan sekolah menengah jenis kebangsaan telah membuat rayuan kepada Perdana Menteri dan juga Menteri Pendidikan supaya diberi kebenaran kepada sekolah-sekolah menengah conforming menggunakan bahasa Inggeris dalam pengajaran sains dan matematik. Berkenaan sistem pengkomputeran sekolah dan institusi pendidikan, kos anggaran perbelanjaan adalah sebanyak 463,697,200. Saya melihat jumlah yang besar diperuntukkan untuk butiran ini. Saya mohon kementerian menjelaskan bagaimana pembahagian peruntukan sistem pengkomputeran ini untuk sekolah-sekolah dan institusi pendidikan ini dilakukan. Saya berharap kementerian melihat secara keseluruhan sebelum proses menaik taraf sistem pengkomputeran dilaksanakan. Penggunaan teknologi satelit sebagai menara telekomunikasi sedang diteliti MCMC. Tujuannya menambah baik sistem komunikasi negara. Ini ada beberapa teknologi baru yang sedang dirangka yang menggunakan satellite as cell tower dengan izin, ya, yang mana sekiranya dalam tahun-tahun yang akan datang ini lebih kurang 2 tahun lebih, ya, ada beberapa syarikat yang sedang meneliti penggunaan teknologi satelit sebagai menara telekomunikasi. Jadi ini sedang dalam penelitian dan sekiranya dapat dilaksanakan dengan kerjasama syarikat-syarikat telco, insya-Allah dasar di mana ada jalan di situ ada internet akan dapat kita selesaikan dan laksana dengan baik. Program bantuan bersifat tunai dan tanpa tunai yang dilaksanakan kerajaan akan beri impak tinggi kepada golongan B40 dalam merancakkan ekonomi melalui aktiviti perbelanjaan. Ini termasuk program sumbangan tunai rahmah STR. Kerajaan melihat aspek kitaran ekonomi ke atas peniaga kecil atau PKS yang menerima kesan perbelanjaan daripada golongan B40 ini.
STR berkenaan bukan sahaja bagi membantu golongan B40, malah juga kesan gandaan pada industri dan perniagaan yang berkenaan. Sistem skim penstabilan harga minyak masa e-KOS yang sedang ditambah baik bertujuan memastikan rantaian pembekalan minyak masa sampai ke peringkat pengguna. Ketika ini ia terhenti di peringkat runcit. Projek rintisnya pada 2021 dan pada bulan Ogos, 1 bulan Ogos 2022, maka sistem ini go live. Jadi untuk menjawab persoalan bahagian kedua yang berhormat Ditiwangsi itu, sistem ini berhenti di peringkat peruncit setakat ini. Namun sistem ini sedang ditambah baik untuk melibatkan sampai kepada peringkat pengguna. Oleh kerana ianya sistem yang betul subsidi bersifat pukal, maka kementerian setakat ini tidak dapat mengukur berapa golongan isi rumah yang menerima agihan dan juga peniaga-peniaga mikro, berapa banyak yang mereka beli kerana. Sehingga akhir September lalu, 301 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan yang membabitkan nilai pembangunan kasar RM28.88 bilion. Task Force Projek Perumahan Swasta Sakit dan Terbengkalai atau ringkasannya TFST memberi penekanan kepada 4 elemen utama sebagai terma rujukan, iaitu pengenalpastian, yakni tracking, penyelesaian, resolve, pencegahan, preventif dan cadangan model kehadapan, forward modelling. Objektif utama TFST adalah untuk meneliti setiap tindakan dan inisiatif yang dijalankan bagi mencegah serta memulihkan projek perumahan swasta dan yang sakit dan terbengkalai. MCMC memiliki SOP khusus yang mesti dipatuhi semua pegawai terlibat bagi mengelak kebocoran data sepanjang tempoh siasatan. SOP itu termasuk dalam urusan pengambilan peranti untuk siasatan. Peranti tersebut akanlah dipurang balik kepada pihak berkenaan dalam tempoh masa 3 hingga 4 bulan kalau tiada tuduhan dibuat di mahkamah. Tetapi kalau tuduhan dibuat di mahkamah, memang peranti tersebut perlulah dibawa ke mahkamah. Berita Parlimen berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan.